Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa huwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshidan wa la hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat dan sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada malam ini malam 16 Zulhijjah 1441 Hijriah bersamaan 5 Ogos 2020. Sekali lagi kita bertemu dalam majlis ilmu ini yang disifatkan Nabi SAW sebagai Rawdatun min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak bertemu secara zahirnya, ya, secara fizikalnya dalam satu majlis ilmu, tetapi apabila tuan-tuan puan-puan mengikuti kuliah kita ini, kuliah maya kita ini, mudah-mudahan apa yang ada di dalam kelebihan hadir majlis ilmu, ya, yang disebut Nabi SAW dalam hadis baginda itu iaitu, ya, akan diturunkan rahmat dan barakah dari Allah SWT, dibawa oleh para malaikat dan dikurniakan kepada hadirin hadirat dalam majlis ilmu itu ketenangan, sakinah, yang ketenangan, dan dikurniakan, ya, kepada ahli hadir majlis ilmu itu, majlis ilmu ini, ya, ganjaran yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita mendapat kelebihan ini, ikutilah kuliah maya ini. Yang paling baik sekali ialah subscribe channel kita Muhammad Azmi 10, MOHD AZMI 10, dan tekan loceng supaya mendapat
pemberitahuan, makluman, hebahan, notifikasi, apa juga namanya, yang tuan-tuan ketahui dalam YouTube itu dari semasa ke semasa, insya-Allah. Dan kuliah maya sebenarnya saya sebutkan beberapa hari sudah, beberapa hari lalu, hari Senin yang lepas, bahawa kita tidak lagi bersiaran dari tempat lama kita. Jadi di sini tempat baru kita akan bersiaran dari sini, dari tempat baru kita ini, dan juga mungkin di tempat-tempat lain yang difikirkan sesuai untuk diadakan kuliah maya ni, insya-Allah, dari semasa ke semasa. Kalau tuan-tuan tengok muka saya ni dalam satu suasana pun mungkin menjemukan juga, jadi kita akan bersiaran dari semasa ke semasa, insya-Allah, di tempat-tempat yang difikirkan sesuai, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin bismillahirrahmanirrahim, jadi sampailah giliran kita membicarakan kupasan kitab pengajian kitab Fiqh Manhaji Jilid 4 berkaitan dengan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Melayunya ialah undang-undang kekeluargaan, masih lagi dalam bab yang besar, iaitu berkaitan dengan talak, yang mana kita dah masih membincangkan berkaitan dengan li'an, iaitu pada perkara 14.3.4, li'an, bila seorang suami bersumpah melaknat isterinya yang dituduhnya berzina, walau dan dalam keadaan dia tidak ada saksi yang menyaksikan perbuatan zina tersebut. Maka bagaimanakah caranya? Diterangkan oleh penyusun kitab Fiqh Manhaji Jilid 4 ini dalam perkara 14.3.4, iaitu cara suami melakukan li'an. Seseorang suami yang menuduh isterinya berzina akan dikenakan hukuman qazaf, melainkan setelah dia membuktikannya dengan 4 orang saksi termasuk dirinya sendiri. Jadi bila suami itu menuduh isteri dia berzina, kalau dia tak dapat membuktikan isteri dia berzina, dia boleh dikenakan tuduhan qazaf, dan sekiranya sabit boleh dikenakan hukuman qazaf. Hukuman qazaf ini adalah salah satu hukuman had yang ada di dalam fiqh jenayah Islam. Kalau dia berjaya membuktikan, dengan 4 orang saksi termasuk dirinya sendiri, maka dia tidak akan dikenakan qazaf. Hal ini membuktikan merupakan hukum ain, hukum am bagi hukum qazaf. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu. Satu ketika Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat namanya Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi SAW? Lamma qazafa imra'atuhu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Hilal ini menuduh isterinya berzina. Mana qazaf itu, mana menuduh isterinya berzina. Itu mana qazafa imra'atahu tu. Imra'atahu tu ialah isteri dia, qazafa tu menuduh isteri dia berzina di hadapan Nabi SAW. Al-bayyinatu au haddun fi dhahrik. Apa kata Nabi SAW? Kemukakanlah bukti atau kamu dikenakan hukuman. Jadi Nabi SAW minta bukti. Apa bukti? Isteri kamu berzina, apa bukti? Nampak ke? Ada rekaman video ke? Jangan pula si isteri menggunakan alasan peguam si isteri mengatakan macam dia tapi bukan dia sebenarnya. Tak betul lah tu. Maka kajian akan dibuat oleh pakar-pakar dalam bidang forensik. Tengok muka tu betul, berapa kejelasannya muka seorang isteri yang dituduh berzina itu, muka dia ke ataupun orang lain ke ataupun sebagainya. Tapi di zaman Nabi SAW tak ada benda ni. Maka Nabi kata minta bukti al-bayyinah. Maka di situ timbullah hukum dia tumbuhlah kaedah fiqh al-bayyin tu ala da'i. Penuduh mesti memberikan bukti. Au haddun fi zahri. Kalau tak, kamu akan dikenakan hukum had kerana menuduh isteri kamu berzina. Faqala Hilal, maka Hilal ini pun berkata, wallazi ba'athaka bil haqqi, demi Allah, demi zat yang memutuskan kamu dengan kebenaran. Ini demi Allah ni, maknanya Hilal dia bersumpah dengan nama Allah. Itu dia tuan-tuan. Demi Tuhan yang memutus kamu dengan kebenaran.
inni la sadiq, sesungguhnya aku orang yang benar. Itu dia. Ya. Wala yunzilanna Allahu ma yubri'u dhahri minal had. Dan pasti Allah Taala akan menurunkan ayat ma itu apa-apa. Ya, ma di situ apa-apa ditafsirkan sebagai ayat Al-Quran. Pasti Allah Taala akan turunkan apa-apa tu ayat lah. Ya, ma di sini maknanya ayat Al-Quran. Ya. Ma di sini bermaksud ayat Al-Quran, yubri'u dhahri minal had, yang akan membebaskan diriku daripada hukuman had. Maka apa berlaku? Maka turunlah ayat yang kita baca pada awal-awal tadi. Hukuman li'an diturunkan oleh Allah SWT sebagai cara untuk mengelakkan suami daripada dikenakan hukuman hudud kerana menuduh isterinya berzina. Walaupun begitu, bagaimana had ini dilakukan? Ini dia. Jadi li'an ini hukum ayat yang kita baca tadi, iaitu dalam surah An-Nur tadi, ayat yang ke-6, ke-7 dan ke-8. Surah An-Nur tadi kita baca. Ayat hukum li'an dalam 3 ayat ini Allah Ta'ala turunkan untuk mengelakkan suami daripada dikenakan had. Maka hadis yang kita baca ini tadi merupakan sebab turunnya ayat 6, 7 dan 8 surah An-Nur tadi. Itu dia. Jadi persoalannya macam mana nak dilakukan li'an itu? Itu persoalan dia. Li'an dilakukan dengan suami berkata di hadapan hakim dan khalayak ramai. Dan sunat khalayak ramai ini terdiri daripada ketua-ketua masyarakat dan orang soleh di kalangan mereka. Jadi hakim, li'an dia suami berkata di hadapan hakim dan khalayak ramai. Khalayak ramai ni galeri awam lah. Dalam mahkamah tu galeri awam tu, orang yang hadir di situ. Dan sunat galeri awam ini terdiri daripada orang-orang yang dihormati dalam masyarakat, tok-tok ketua kampung, tok-tok sidang, tok-tok ketua, wakil-wakil rakyat dan sebagainya. Orang soleh ni alim ulama, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, gitu. Ia juga hendaklah dilakukan dalam masjid di tempat yang tinggi seperti mimbar dan yang seumpamanya. Dalam konteks kita Indonesia, perkara ini biasanya dilakukan dalam mahkamah syariah. Dan apa-apa yang dilakukan dalam mahkamah syariah ada autoritinya dalam undang-undang syariah. Kalau buat di masjid tak ada autoriti, tuan. Kalau dibuat di mimbar masjid tak ada autoriti. Maka dibuatlah di dalam mahkamah syariah. Pasal situ tempat yang berautoriti untuk menjalankan undang-undang dan peruntukan undang-undang syarak. Suami naklah berkata, aku bersaksi dengan Allah bahawa sesungguhnya aku daripada kalangan orang yang benar tentang tuduhan zina yang aku lemparkan kepada isteriku yang bernama si Fulan bin si Fulan. Dan anak ini, ini jika isteri mempunyai anak zina ataupun sedang mengandung, ialah anak zina dan bukan daripada zuriatku. Jadi suami kena sebut macam tu. Itu lafaz dia. Jadi ini bergantung juga kepada peruntukan yang ada dalam undang-undang syariah. Suami dikenaki mengulanginya sebanyak 4 kali. Sekiranya isteri ada bersama-sama, maka suami naklah menunjuk dengan tangannya ke arah isteri tersebut. Kemudian pada kali yang kelima, selepas hakim memberikan peringatan kepadanya tentang bahaya berseks berdusta, suami naklah berkata, laknat Allah akan menimpaku jika aku terdiri daripada orang-orang yang berdusta. Ini berdasarkan firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Surah Azim. Mafhumnya, dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina sedang mereka tidak ada saksi-saksi yang mengesahkan tuduhannya itu, hanya dirinya sendiri, maka persaksiannya ini yang sah pada syarak. Bagi seseorang yang menuduh itu, hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahawa sesungguhnya ia dari orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima, hendaklah ia berkata, hendaklah ia berkata bahawa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ia dari orang-orang yang dusta. Kenapa 4 kali? Sebab menggantikan 4 orang saksi, termasuklah diri si suami itu sendiri. Sebab dia tak ada saksi, cuma dia saja, maka dia menuduh isteri dia berzina. Li'an tadi dia kena bersaksi, sebut macam tadi.
sebanyak 4 kali. Dan kali kelima, kalau tuduhan aku ni dusta, aku bersedia menerima laknat Allah SWT. Berat ni. Kalau laknat Allah Ta'ala ni, Masya Allah, orang yang laknat Allah Ta'ala ni tak dapat rahmat dari Allah SWT. Wali'azubillah, kita pun takut, tuan-tuan. Kita ni dah lah dosa banyak, amalan sikit. Jadi kita tak berani nak main-main perkara ni. Sebab itulah kita syorkan kepada suami-suami di luar sana, janganlah terburu-buru melakukan kaedah li'an ini, walaupun ia dibenarkan oleh syara. Sebab kan kita lihat apa yang dilafazkan dalam li'an itu sangat berat, tuan-tuan. Sangat berat. Jangan buat main. Jadi carilah jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti hubungan intim dan sebagainya. Melainkan kalau terbukti si isteri itu memang mengandung hasil dari perbuatan zina. Macam mana kita tak tahu? Kita tak lama bersama isteri kita, tapi isteri kita mengandung. Mana datangnya kandungan tu? Kita yakin berbulan-bulan dah tidur pun sebelah-sebelah, satu katil pun panas, tak mau seorang sana seorang sini, tiba-tiba isteri kita mengandung. Mana datang? Takkan isteri kita ambil mani kita cucuk dalam lubang dia dengan izin? Tak mungkin, kan? Tak tahulah, tapi secara ghalibnya apabila seseorang suami tidak menyetubuhi isterinya, maka untuk beberapa lama, maka mustahil si isteri itu akan mengandung. Itu orang yang dah kahwin tahulah. Tuan-tuan perempuan yang belum kahwin, jangan cuba-cuba pula, kahwin dulu, nikah dulu. Kerana nikah tu adalah sunnah Nabi. Jangan buat perkara yang bukan-bukan, tuan-tuan. Itu adalah perkara yang merupakan dosa besar. Jaga, tuan-tuan. Baik. Jadi ayat 7 dan 8 surah An-Nur tadi sudah menyebutkan tentang li'an itu tadi. Itu hadis Nabi SAW an Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu. Daripada Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu, Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi dari kalangan orang-orang Ansar, menceritakan, orang Ansar ni orang Madinah lah, menceritakan anna rajulan minal ansari. Ni tuan-tuan, seorang lelaki daripada kaum Ansar jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka lelaki ini berkata, ya Rasulullah, ara'aita rajulan wajada wa ma'amra'atihi rajulan. Apa pandangan tuan? Apa pandangan tuan ya Rasulullah, jika seorang mendapati isterinya bersama lelaki lain? Buka-buka pintu bilik tidur, nampak si isteri tengah berzina dengan lelaki lain. Nampak bunyi wa'ah. Kerana pula suami pula dah tak tahan geram lah, suami rakam pula. Rakam syok ke rakam geram ke tak tahulah, lebih dia rakamnya. Pasal apa nak mengenakan isteri tu? Kan kalau tak rakam kan isteri boleh pusing macam-macam. Tak adalah, itulah, inilah, semualah. Dia rakamnya video. Geram sangat ni. Jadi itu zaman sekarang, zaman dulu tak ada benda-benda ni. Maka lelaki ni bertanya pada Nabi SAW, apa pendapat tuan kalau seorang lelaki mendapati isterinya bersama lelaki lain? Main kayu tiga lah. Ayaqtuluhu am kaifa yaf'al? Ayaqtuluhu am kaifa yaf'al? Apakah lelaki, si suami itu boleh membunuh lelaki itu atau bagaimana? Nampak? Sebab kenapa lelaki itu bertanya begitu? Sebut bunuh dulu. Sebab lelaki ni ego dia tinggi. Tak usah tipu lah, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya sebagai lelaki memang ego tinggi. Kita tak boleh tengok isteri kita bersama lelaki lain. Tengok sajalah filem masa-masa manis. Tengok macam mana Cikgu Syahri, dia psycho, taruh isteri dia, cikgu Nurkiah kan. Disangka cikgu punya penyanyi pun. Dia taruh je macam-macam, kutuk bagai semua, menangis-nangis. Jadi kawan-kawan Nurkiah ni nak ajar Cikgu Syahri ni. Konon-kononnya Mahmud ini bercinta dengan Nurkiah. Masuk bilik tu lampu dengan bunyi kokeng bergogor macam nak roman lah. Jadi Cikgu Syahri geram sangat. Sampai cakap, tak ada lagi perempuan bujang lain ke nak cari bini orang juga. Nampak? Ini adalah bukti ego seseorang
lelaki, lebih-lebih lagi apabila lelaki itu adalah suami kepada seorang perempuan, seorang wanita, pada isteri dia. Ya, tentulah egonya terguris apabila melihat isterinya berzina dengan lelaki lain. Maka kita keluar perkataannya, nak bunuh ke atau macam mana ya Rasulullah? Kalau Rasulullah kata bolehlah bunuh lah, memang lelaki itu akan dibunuh mestinya. Tapi tengok apa Nabi SAW jawab. Fa'anzalallahu fi sya'nihi ma zikra minal Qur'ani min amrin mutala'inaini. Maka Allah SWT menurunkan ayat Al-Quran berkenaan dengan masalahnya tentang perkara li'an. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW pun bersabda, Allah qad qadallahu fika wa fi imra'atik. Allah telah menurunkan hukum tentang kamu dan isteri kamu. Ya, nampak? Bila Nabi baca ayat ni dan Nabi kata kepada lelaki ni, tengok, inilah keputusan Allah tentang kamu dan isteri kamu. Baik, nampak kamu je, tak ada saksi lain, kamu je nampak. Jadi macam kamu boleh tuduh isteri kamu itu berzina, kamu kena buat macam mana yang diperintah oleh Allah SWT. Macam itulah maksud dia. Maka Sahal bin Sa'ad waqala, qala fatala'ana fil masjidi wa ana syahid. Sahal bin Sa'ad berkata, laki Ansar dan isterinya pun melakukan dalam li'an dan aku menyaksikannya. Nampak? Fatala'ana ni maknanya laki dengan isteri, laki Ansar tadi dengan isteri dia melakukan li'an di masjid. Masa tu, masa zaman Nabi SAW, masjid itulah mahkamah, masjid itulah parlimen, masjid itulah macam-macam urusan dunia diadakan di masjid pada zaman Nabi SAW. Nabi zaman sekarang, urusan-urusan seperti ini kita adakan, kita laksanakan di mahkamah syariah. Dan kata Sabi Sa'ad, aku jadi saksi. Kemudian dalam hadis ini disebut wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, fatala'ana wa ana ma'an nasi 'inda Rasulillah SAW. Suami isteri itu melakukan li'an dan aku bersama-sama orang ramai yang menyaksikannya di hadapan Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain, maknanya kisahnya sama tapi penghujungnya ayatnya itu berbeza. Kata Sahabat Sa'ad dalam satu riwayat, mereka melakukan li'an dan aku jadi saksi. Satu riwayat lain mengatakan mereka melakukan li'an dalam masjid dan aku bersama-sama Nabi SAW menjadi saksi bersama-sama manusia yang ada. Mana benda ni dibuat perbicaraan awam, dibuat di mana? Di masjid Nabi SAW. Siapa jadi hakim? Nabi SAW. Siapa saksinya? Antaranya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Itu ceritanya, kisah tentang perbuatannya, kisah tentang peristiwa li'an yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Jadi panduan kepada kita. Itu dia li'an. Bagaimana cara li'an itu dilaksanakan? Bagaimana cara li'an itu dilaksanakan? InsyaAllah pada kuliah kita akan datang. Itu pada 2 minggu lagi kalau tak salah saya, kalau ikut jadual kalender kita. Kuliah kedua tu kitab Fiqh Manhaji ini ialah pada untuk bulan Ogos ni ialah pada 16 Ogos 2020. 16 Ogos 2020 kita akan sambung perkara 14.3.5, iaitu hukum dan kesan perbuatan li'an suami. Hukum dan kesan perbuatan li'an suami. Apakah bila berlaku hukum li'an ini, apakah implikasi dia, apakah kesannya kepada suami dan juga kepada isteri yang terlibat dalam li'an ini. Dan sebab itu saya katakan tadi tuan-tuan, pada sebelum tadi, saya katakan pada tuan-tuan puan, terutama kaum suami, pada sisa suami-suami sekalian, termasuk dari saya, bila diri saya, elakkanlah daripada melakukan perbuatan li'an kerana kesannya sangat besar tuan-tuan. Cari jalan untuk tidak melakukan li'an. Sebab kalaulah ada cara-cara yang lebih baik untuk kita menyelesaikan kemelut ini, kita cuba selesaikan dengan cara yang terbaik, kerana itu adalah suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Li'an ini hanya kita laksanakan sekiranya tiada jalan lain. Seperti juga talak, begitu cerai, tak ada jalan lain lah untuk menyelesaikan kemelut yang ada, maka cerai dibolehkan oleh syarak. Tapi Nabi SAW kata dalam sebuah hadis, abghadul halal indallah talaq, benda yang paling buruk
benda halal yang paling buruk di sisi Allah SWT ialah talak. Jadi maknanya kita cubalah cari jalan. Kadang-kadang konflik itu berlaku kerana perkara-perkara yang di luar jangkaan kita, kadang-kadang perkara yang di luar kawalan kita, kadang-kadang perkara yang mungkin ada melibatkan unsur-unsur mistik, unsur-unsur sihir. Jadi kita kena ikhtiar cara nak selesai. Penceraian sebenarnya memang boleh menyelesaikan masalah, tapi ia bukanlah jalan yang awal-awal dituntut oleh syarak untuk kita ambil menyelesaikan sesuatu konflik dalam keluarga, rumah tangga ataupun dalam keluarga. Dia cara yang terakhir sebenarnya. Tapi kita ni aku cerai aja. Mengadu dengan bapak mak sendiri, cerai je. Berpayah sana cerai lah bini kau tu, mudah sangat cerai ni. Kan? Tapi implikasinya bagaimana? Cari jalan macam mana nak mengharmonikan semula keadaan yang tegang, yang mungkin ada masalah, kita cuba selesaikan. Kalau tak serta-merta pun secara perlahan-lahan kita cuba selesaikan masalah-masalah yang ada. Mudah-mudahan Allah SWT akan menunjukkan jalan ke arah kebaikan, kebaikan kita, insya-Allah. Jadi itulah sedikit sebanyak apa yang kita boleh kongsikan dalam kuliah kita kali ini. Mudah-mudahan jadi panduan kepada kita semua dalam kehidupan kita yang sementara di alam dunia ini, dan kita sama-sama kongsikanlah untuk bersama rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita di luar sana. Macam saya kata tadi, kita subscribe lah channel Muhammad Azmi 10 dan tekan bunyi loceng supaya dapat pemberitahuan dari semasa ke semasa, dan kita sebar-sebarkan kuliah, video kuliah, rakaman kuliah ini kepada rakan-rakan kita untuk menjadi manfaat kepada mereka juga. Dan kerana apa tuan-tuan? Kerana ilmu ini sebenarnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ilmu kita manusia. Allah Ta'ala punya ilmu ni. Jadi kebaikan untuk kita. Mudah-mudahan kehidupan kita di dunia ini akan bahagia. Tuan-tuan dan perempuan, kita semua akan bahagia dengan isteri, dengan suami, anak-anak kita. Dari dunia sampai ke akhirat, kehidupan kita akan jadi baik, insya-Allah. Dan sekiranya dalam kuliah ini adalah mungkin perkataan-perkataan yang tak cantik, yang tak enak didengar, yang tak sedap dilafazkan, dituturkan, saya mohon maaf dari Allah SWT lebih dahulu, daripada Nabi SAW. Dan ilmu ini yang dibawa oleh baginda SAW pada kita, pada para sahabat dan susah baik kita, dan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya mohon maaf juga dari tuan-tuan dan puan kalau ada kekhilafan di mana-mana. Bertemu kita pada kuliah kita yang akan datang. Wallahu rasul alam, barakallahu fikum, aqulu qawli hadza wa a'udzu billahi wa lakum. Dan kita akhiri kuliah kita dengan tasbih al-kafarah satul asbab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammad wa ala alihi Allahumma arhamna wa tafaqna bi ma'suma. اللهم انزلك في نور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم من شتك وتوزع المسلمين كلابي يا قهار يا جبار انتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم انزل الكتاب ويمجد سواجم الاحزاب اهزم وصلاح بمسلم ارحم الراحمين. وربنا زينا وزوما فما يا اكرم الاكرمين اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا واليك نبنا واليك مصير. ربنا تقبل منا دعاءنا مسنا ولمنا ولقاءنا وعملنا وعمل في هذه الليلة المباركة من شر ذي الحجة إنك السميع العليم. ثم لنا يا مولانا تطمئن لنا فيها اسمنا تتنا فيها السماء دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل بالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.